Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara 1602 Perlembagaan Malaysia menyebut bahawa orang Melayu mestilah beragama Islam, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Seharusnya kita bersyukur kerana semua orang Melayu yang lahir di tanah Melayu, Malaysia, secara automatik diiktiraf sebagai beragama Islam menurut keturunan ibu bapa kita. Secara automatik mengikut ketetapan Perlembagaan Malaysia. Kita tak perlu susah seperti bangsa lain yang ingin menganut Islam akan melafazkan syahadah untuk beragama Islam. Amat menyedihkan kita apabila kajian menunjukkan peratusan tinggi pelajar Melayu di semua peringkat tidak tahu mengucap syahadah. Kita perlu memahami bahawa Islam tidak semestinya Melayu. Melayu secara automatik sebagai beragama Islam hanyalah di negara kita Malaysia ini. Kita perlu sedar, Islam sebenar tidak hanya setakat melaksana kelima-lima rukun sahaja. Ia mencakupi sehingga sekecil-kecil perlakuan dan amalan kehidupan kita, hingga membawa kepada niat dan perasaan yang berdetik dalam jiwa nurani kita. Islam sebenar adalah mengetahui, memahami, melaksana dalam kehidupan ini mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Tidak hanya tunggang-tunggit sembahyang supaya orang tahu kita bersembahyang, bertanda di dahi supaya orang tahu kita kuat sujud, pergi ke Mekah supaya orang tahu kita benar-benar seorang Islam dan telah menunaikan ibadah haji. Paling penting dan menjadi tunjang keislaman kita adalah memahami intipati tersirat dalam syahadah kita. Ia membawa pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat mendalam. Ia adalah sumpah mendalam sepenuh jiwa dan raga. Kalau setakat mengucap kalimah syahadat kosong, orang bukan Islam pun pandai. Ia bukan sumpah laknat yang menjadi permainan sejak kebelakangan ini. Kita perlu faham, sumpah laknat sebenar adalah sumpah bersemuka dengan semua yang terlibat. Ia bagi mencari kebenaran. Yang bersalah jika tidak mengaku kesalahannya akan mendapat laknat Allah, sama ada cepat atau lambat. Dalam sirah Nabi, peristiwa mubahalah atau sumpah laknat pernah berlaku. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani. Dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syafi'i, seorang pemimpin semestinya mempunyai teras akidah yang kukuh, mempunyai kredibiliti dan integriti tinggi, melaksana kerja untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bukan mencari keredaan manusia. Ia pula dilantik atas akhlak dan budi pekertinya. Harapan rakyat tidak akan tercapai jika dipimpin oleh seseorang yang gila kuasa untuk menjadi ketua. Pemimpin amanah adalah seorang yang benar dalam perkataan dan tindakannya. Pemimpin tidak adil, tidak menjaga kebajikan rakyat perlu diganti. Tidak amanah seumpama tiada iman dalam diri. Jika seseorang tidak amanah dilantik, maka akan rosaklah semuanya. Seorang pemimpin Melayu seharusnya mengetahui bahawa setiap perbuatan tidak baik itu adalah gerakan dari hasutan iblis dan syaitan. Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 11. Kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Surah Al-Hijr ayat 39. Hadis diriwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi memperdulikan dari mana hartanya diperolehi, apakah dari jalan yang halal atau haram. Nabi juga bersabda, tanda orang munafik ada 3. Berkata, ia berbohong. Berjanji, ia ingkar. Diamanah, ia khianat. Saudara-saudari, bapa-bapa, ibu-ibu budiman. Walaupun amat sukar, tetapi ia adalah kenyataan. Bila mana riwayat membuktikan tidak amanah dan rasuah telah berlaku sejak awal Islam lagi. Kewafatan cucu yang disayangi Rasulullah, Sayyidina Hasan, diracun adalah gara-gara rasuah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletak berbagai-bagai kekayaan di negara-negara Islam di dunia ini. Tetapi kita lihat majoriti kehidupan rakyat dalam kemiskinan. Lihat saja negara Arab. Bagaimana kehidupan sebenar rakyatnya. Ini semua terjadi kerana kepentingan diri. Makam dan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah berada di hadapan mata pemimpinnya, tetapi tidak memberi sebarang keinsafan. Bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat ketika berjuang menegakkan agama Allah. Apakah harta yang dibuat dan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Tidak sedikit pun memberi contoh kepada mereka. Saudara-saudari,
bapa-bapa, ibu-ibu budiman. Jika apa yang saya perkata dapat direnung, difikirkan jalan penyelesaian oleh pemimpin bangsa Melayu kita, tiada sebab politik dan bangsa Melayu akan tersungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.